Terima kasih kerana masih bersama berita. Perdana Menteri Lawrence Wong mengatakan lebih banyak ruang akan tersedia bagi menggalak perbincangan dalam kalangan pemimpin masyarakat sivil, khususnya berhubung isu-isu sukar seperti kaum dan agama. Ia bertambah penting kerana kini sesiapa sahaja bebas untuk bersuara di wadah media sosial sehingga mampu mencetuskan hal yang tidak diingini. Namun adakah pemimpin masyarakat sivil kita mampu mengupas isu-isu sensitif secara telus dan berhemat? Dan sejauh mana pemerintah wajar untuk turut terlibat? Penerbit Fariza Abdul Aziz mengupas persoalan-persoalan itu dalam analisis berita minggu ini. Sempena ulang tahun ke-40 Unit Maklum Balas Pemerintah REACH, PM Wong berkata penting untuk mewujudkan ruang perbincangan sesama rakyat bagi membina kepercayaan dan persefahaman bersama dalam masyarakat Singapura yang semakin rencam. Lantas, sesi dialog akan dilancarkan untuk menggalak perbincangan yang selamat dan sihat antara pemimpin masyarakat sivil. Masyarakat sivil dari segi bentuknya itu adalah mereka adalah sekumpulan sukarelawan yang bergabung demi sesuatu isu atau sesuatu kecenderungan. Jadi kita tak boleh melihat ia sebagai isu individu atau calon-calon atau kepimpinan berdasarkan individu. Kerana ia adalah satu yang disebut dalam istilah Inggeris satu cause, satu kepentingan yang diperjuangkan oleh sekumpulan individu. Justru ia boleh wujud dalam pelbagai bidang, antaranya bidang agama, bidang budaya, dan ia boleh berada dalam pelbagai bentuk, baik berbentuk institusi, berbentuk yayasan dan sebagainya. Dr. Nur Syahril berkata pemimpin masyarakat sivil secara am mencuba sedaya upaya untuk meraihkan perbezaan pandangan dalam sebuah masyarakat yang rencam. Namun, adakah mereka bersedia untuk mengemudi perbincangan yang melibatkan isu sensitif seperti soal kaum dan agama? Tahap kecekapan dan kemahiran mereka juga tidak seragam, tambah Dr. Nur Syahril, kerana masyarakat sivil itu sendiri pelbagai dan ditubuhkan mengikut misi atau tujuan masing-masing. Yang boleh menilai sama ada mereka bersedia ataupun tidak adalah golongan yang mengangkat kepimpinan itu sendiri. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, lanskap masyarakat sivil sudah berubah kerana seringkali kita lihat ia rentas budaya, rentas agama dan juga rentas sempadan negara. Dan kadang-kadang kita memberikan fokus terhadap agama dan budaya, kita terlepas pandang terhadap isu-isu yang lebih besar yang dihadapi oleh masyarakat. Hakikatnya, perbincangan dalam kalangan badan bukan pemerintah bukan sesuatu perkara baharu. Namun, isu-isu yang timbul sejak kebelakangan ini mungkin meningkatkan lagi keperluan bagi dialog lebih mendalam. Kontroversi di media sosial melibatkan kumpulan aktivis tempatan Monday of Palestine Solidarity dan komen mantan NMP Kelvin Cheng mengenai isu Israel-Palestin menunjukkan bahawa peranan wadah seperti NGO kian terhakis. Di dalam era media sosial, wadah-wadah seperti NGO ini sudah tidak begitu relevan ataupun bukan hanya satu-satunya wadah kerana individu itu sendiri boleh menyuarakan pandangan masing-masing dan sebenarnya idea-idea itu boleh mendapat sokongan daripada orang-orang yang mungkin sebelum ini mereka belum berjumpa atau bersua muka secara fizikal. Golongan yang mungkin setuju dengan pandangan tersebut boleh menyuarakan pandangan itu menerusi, saya tidak tahu, mungkin like ataupun komentar-komentar di media sosial. Lantaran itu, Dr. Nur Syahril berkata langkah pemerintah untuk menggalak dialog sesama kumpulan sivil sangat dialu-alukan bagi memelihara keharmonian masyarakat. Walaupun masyarakat sivil sebaiknya bebas daripada pengaruh pemerintah, beliau menambah adalah lumrah bagi kedua-dua pihak menjalin kerjasama bagi kemaslahatan masyarakat. Saya tidak fikir bahawa kerjasama itu bermakna kooptasi ataupun bersetuju dengan pemerintah, tapi kerana ia untuk demi kebaikan satu wacana atau satu isu yang memerlukan kerjasama, saya fikir perlu ada kerjasama tersebut di antara badan-badan bukan pemerintah dengan juga pemerintah. Natijahnya, tekan Dr. Nur Syahril, bukan masyarakat sivil yang harus dipandang, tetapi wacana yang diperjuangkannya itu diteliti dengan cermat lagi hemat agar hasilnya nanti mampu meraih sokongan meluas.